Sejarah Tingkatan 4, Bab 5, Persekutuan Tanah Melayu 1948. Soalan kertas 1. Apakah sebab Persekutuan Tanah Melayu menggantikan Malayan Union pada tahun 1948? Malayan Union tidak disukai oleh penduduk tempatan. Apakah peranan senarai bawah dalam jawatan kuasa kerja? Dato' Ong Jaafar, Dato' Abdul Rahman Muhammad Yassin, Haji Mega Yunus. Wakil UMNO. Apakah peranan senarai bawah dalam jawatan kuasa kerja? Dato' Ni Ahmad Kamil Mahmud, Dato' Hamzah Abdullah, Haji Muhammad Sharif Osman. Wakil Raja-Raja Melayu. Manakah cadangan yang disediakan oleh jawatan kuasa kerja? Memulihkan kedudukan dan kedaulatan Raja-Raja Melayu. Apakah gabungan yang dibentuk daripada Pertubuhan Bukan Melayu berikut? Malayan Democratic Union (MDU), Malayan Indian Congress (MIC), Pan Malayan Federation of Trade Union (PMFTU), All Malaya Council of Joint Action (AMCJA). Apakah maklumat perjuangan golongan nasionalis Melayu radikal? Membebaskan tanah air daripada penjajahan, menyatukan seluruh tanah Melayu dengan berkompromi dengan penjajah. Putera MCJ menentang rangka perjanjian persekutuan 1948. Mereka mencadangkan perlembagaan rakyat. Apakah kedudukan bahasa Melayu dalam perlembagaan rakyat? Menjadi bahasa kebangsaan dan bahasa rasmi tanah Melayu. Apakah persamaan cadangan antara Putera dan AMCJA? Syarat kewarganegaraan. Apakah faktor penubuhan persekutuan tanah Melayu pada tahun 1948? Penentangan orang Melayu terhadap Malayan Union. Mengapakah orang Melayu menentang penubuhan Malayan Union? Memberi kesan buruk kepada Raja-Raja Melayu dan orang Melayu. Siapakah Gubernur Malayan Union yang mengadakan pertemuan dan perundingan dengan Raja-Raja Melayu? Sir Edward Chen. Apakah cadangan Raja-Raja Melayu yang berkaitan kedudukan tanah Melayu kepada British dalam pertemuan dengan wakil British? Kedudukan tanah Melayu bertaraf naungan. Pihak manakah yang menyarankan dasar dekolonisasi, iaitu proses ke arah berkerajaan sendiri? Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu (PBB). Manakah ciri-ciri di bawah adalah perjanjian persekutuan tanah Melayu 1948? Pentadbiran, perundangan, kewarganegaraan. Siapakah yang melantik ahli tidak rasmi dalam Majlis Mesyuarat Persekutuan? Pesuruhjaya Tinggi. Apakah peranan Sultan dalam pentadbiran peringkat negeri? Mengesahkan rang undang-undang negeri. Apakah bidang kuasa Majlis Perundangan Persekutuan? Ketentera awam, kehakiman. Manakah pihak membentangkan perjanjian persekutuan tanah Melayu pada 20 November 1946? Raja-Raja Melayu, wakil British dan UMNO. Siapakah ialah orang Melayu dan orang asli yang lahir dan tinggal di negeri Melayu yang mempunyai sultan? Rakyat Raja. Siapakah ialah orang yang lahir di Melaka, Pulau Pinang dan mana-mana tanah jajahan British? Rakyat British. John menguasai bahasa Melayu dan bahasa Inggeris serta bersetuju taat setia kepada Persekutuan Tanah Melayu. Mengikut Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1948, bagaimanakah John memohon kerayaatannya? Kewarganegaraan secara pendaftaran. Apakah kesan penubuhan Persekutuan Tanah Melayu 1948? Menjaga kedudukan istimewaan orang Melayu. Apakah kesan Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1948? Mewujudkan perpaduan kawun. Berapakah orang keanggotaan dalam Majlis Raja-Raja? 9. Siapakah mempengurusi Majlis Raja-Raja yang diwujudkan melalui peruntukan Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1948? Salah seorang Raja Melayu. Penubuhan Jawatan Kuasa Hubungan Antara Kaum atau Community Liaison Committee (CLC) membantu pembentukan persekutuan yang mewujudkan perpaduan kaum. Manakah institusi berkuasa meluluskan cadangan CLC? Majlis Perundangan Persekutuan. Soalan kertas 2, bahagian A. Jawatan Kuasa Kerja ditubuhkan pada 25 Julai 1946. Raja di atas berkaitan dengan ahli jawatan kerja. Lengkapkan wakil A dan B. Wakil A, wakil UMNO, Dato' Ong Jaafar. Wakil B, wakil Raja-Raja Melayu, Dato' Hamzah Abdullah. Nyatakan peranan ahli jawatan kuasa kerja.
Peranan ahli jawatan kuasa kerja adalah merangka perjanjian persekutuan tanah Melayu dan membincangkan asas perjanjian persekutuan tanah Melayu. Terangkan latar belakang dan maklumat penubuhan jawatan kuasa kerja. Jawatan kuasa kerja diperkenalkan bagi menggantikan Melayan Union 1946 yang ditolak oleh penduduk tempatan. Ahli jawatan kuasa terdiri daripada wakil Raja-Raja Melayu, wakil UMNO dan pegawai kanan British. Terangkan cadangan yang dikemukakan oleh jawatan kuasa kerja. Cadangan yang dikemukakan oleh jawatan kuasa kerja adalah menyatukan semua negeri Melayu dalam satu pentadbiran dan dua buah negeri-negeri selat. Cadangan seterusnya adalah memulihkan kedudukan dan kedaulatan Raja-Raja Melayu. Syarat kewarganegaraan yang ketat juga dikenakan dalam cadangan ini. Pada 1 Februari 1948, Persekutuan Tanah Melayu telah ditubuhkan sebab penentangan Raja-Raja Melayu dan orang Melayu terhadap Melayan Union. Apakah cadangan-cadangan yang dikemukakan oleh Raja-Raja Melayu dan UMNO berkaitan dengan penubuhan Persekutuan Tanah Melayu 1948? Cadangan yang dikemukakan oleh Raja-Raja Melayu dan UMNO adalah penubuhan persekutuan bertaraf naungan dan bukan tanah jajahan. Cadangan seterusnya adalah mewujudkan perjanjian baharu untuk menggantikan Melayan Union. Selain itu, Jawatan Pesuruhjaya Tinggi menggantikan Gubernur dan Raja berkuasa dalam perundangan. Jelaskan sokongan pentadbir British dalam penubuhan Persekutuan Tanah Melayu. Pentadbir British menyokong konsep persatuan kerana dapat mewujudkan keamanan, kestabilan dan kemajuan ekonomi. Selain itu, pentadbiran berasaskan perlembagaan melibatkan Raja-Raja Melayu. British memberi peluang kepada pemimpin dan Raja-Raja Melayu mengemukakan cadangan balas. Apakah usaha yang perlu diamalkan bagi mengekalkan sistem pentadbiran kini? Rakyat perlu menghormati pemimpin yang menjalankan pentadbiran dengan amanah. Ini dapat mewujudkan keamanan dan kesejahteraan dalam masyarakat dan melahirkan hubungan baik antara pemerintah dan pihak diperintah. Keanggotaan Majlis Raja-Raja Melayu dibentuk dalam Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1948. Apakah sebab Majlis Raja-Raja Melayu dibentuk? Majlis Raja-Raja dibentuk untuk membolehkan Raja-Raja Melayu memberikan pandangan dalam perkara yang tertentu. Sultan bertanggungjawab mengesahkan undang-undang selepas diluluskan dalam Dewan Perundangan Negeri. Nyatakan bagaimana pemerolehan kewarganegaraan secara pendaftaran berdasarkan Perjanjian Persekutuan 1948. Sesiapa yang dilahirkan dalam Persekutuan Tanah Melayu dan bermustautin selama 15 tahun daripada 20 tahun dari hari permohonan. Seseorang itu perlu mempunyai tingkah laku yang baik, tiada rekod jenayah, menguasai bahasa Melayu dan bahasa Inggeris serta bersetuju taat setia kepada Persekutuan Tanah Melayu. Apakah cara dapat mengelakkan berlaku pemerolehan kad pengenalan secara tidak sah di negara kita? Salah satu cara untuk mengelakkan pemerolehan kad pengenalan secara tidak sah adalah menguatkan amanah dan sifat jujur dalam diri penjawat awam. Contohnya, tidak mengambil kesempatan untuk diri sendiri dengan kuasa yang ada. Soalan kertas 2, bahagian B. Jawatan kuasa kerja ditubuhkan pada 25 Julai 1946 oleh British disebabkan penentangan Raja-Raja Melayu dan orang Melayu terhadap Melayan Union. Jelaskan latar belakang penubuhan jawatan kuasa kerja. Persekutuan Tanah Melayu diperkenalkan untuk menggantikan Melayan Union yang ditolak oleh penduduk tempatan. Sebuah jawatan kuasa kerja dibentuk untuk merangka perjanjian Persekutuan Tanah Melayu. Maklumat penubuhan jawatan kuasa ini untuk membincangkan asas perjanjian persekutuan tersebut. Jawatan kuasa kerja terdiri daripada wakil Raja-Raja, wakil UMNO dan pegawai kanan British. Golongan nasionalis Melayu radikal membidas kerajaan British terhadap jawatan kuasa kerja yang ditubuhkan. Apakah sebab-sebab ketidakpuasan hati dan sumbangan mereka dalam konteks perjuangan nasionalisme? Golongan nasionalis Melayu radikal menunjukkan ketidakpuasan hati terhadap kerajaan British kerana menjalankan perundingan secara tertutup dengan UMNO yang dianggap mengenepikan suara rakyat tanah Melayu. Pihak British mengetepikan PKMN daripada jawatan kuasa kerja tersebut. Ini telah menyebabkan pergabungan untuk membentuk Pusat Tenaga Rakyat Putera. Golongan ini ingin membebaskan tanah air daripada jajahan, menyatukan seluruh tanah Melayu dan perjuangan dilaksanakan tanpa berkompromi dengan penjajah untuk mencapai kemerdekaan. Golongan ini juga memperjuangkan hak semua kaum di tanah Melayu. Jika anda ialah seorang pemimpin yang dilantik oleh rakyat, bagaimanakah anda memastikan ketidakpuasan hati tidak ditimbulkan dalam masyarakat yang anda pimpin?
Jika saya ialah seorang pemimpin, saya patut bersikap adil kepada semua kaum yang dipimpin dengan mengagihkan peruntukan sama rata dalam kalangan masyarakat. Selain itu, sambutan semua jenis perayaan patut dianjurkan secara besar-besaran. Semua kaum bersama-sama merayakan perayaan seperti Aidilfitri, Tahun Baru Cina, Deepawali dan Kahwai. Ini dapat menggembirakan hati raya semua kaum dan meningkatkan sikap tolak ansur. Pada 20 November 1946, rangka perjanjian Persekutuan Tanah Melayu dibentangkan oleh Raja-Raja Melayu, UMNO dan Wakil British. Perjanjian tersebut termasuklah pentadbiran kuasa Raja-Raja Melayu, perundangan dan kewarganegaraan. Jelaskan faktor-faktor penubuhan Persekutuan Tanah Melayu 1948. Faktor penubuhan Persekutuan Tanah Melayu 1948 adalah penentangan orang Melayu terhadap Melayan Union. Keseluruhan masyarakat Melayu menentang pelaksanaan Melayan Union yang dianggap memberi kesan buruk kepada Raja-Raja Melayu dan orang Melayu. Faktor seterusnya adalah cadangan daripada Raja-Raja Melayu dan UMNO. Raja-Raja Melayu memberi beberapa cadangan seperti penubuhan sebuah persekutuan bertaraf nangan dan bukan tanah jajahan. Sokongan pentadbir British juga satu faktor penubuhan persekutuan tersebut. Pentadbir British menyokong konsep persekutuan kerana dapat mewujudkan keamanan, kestabilan dan kemajuan ekonomi. Terangkan ciri-ciri Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1948 dari aspek pentadbiran. Dari aspek pentadbiran, persekutuan dibentuk menerusi gabungan 9 buah negeri Melayu dan 2 buah negeri-negeri Selat. Singapura kekal sebagai tanah jajahan British. Kerajaan persekutuan diketuai oleh Pesuruhjaya Tinggi British yang mempunyai kuasa eksekutif dan bertanggungjawab dalam hal kewangan serta hal kepentingan bersama. Majlis Mesyuarat Persekutuan dan Majlis Perundangan ditubuhkan untuk membantu Pesuruhjaya Tinggi British. Pelantikan ahli rasmi dan ahli tidak rasmi dalam Majlis Mesyuarat Persekutuan dan ahlinya terdiri daripada berbagai kaum. Berdasarkan pengetahuan anda, bagaimanakah kritikan terhadap dasar pentadbiran negara secara terbuka di media sosial dapat dielakkan? Pada pengetahuan saya, perkara tersebut dapat dielakkan dengan penanaman semangat persaudaraan dalam diri setiap warga negara amat penting. Ini dapat mewujudkan perasaan prihatin antara satu sama lain dan hubungan erat dapat mengukuhkan keamanan negara. Selain itu, kewujudan perpaduan yang kukuh dalam masyarakat perlu digalakkan dalam kalangan warga negara. Program kesedaran kepentingan perpaduan perlu diadakan di seluruh negara supaya kepentingan perpaduan diingati oleh berbagai kaum.